Hmm. Hmm. Okey. Okey, contoh Arika saya elaborate lebih sikit pada Arika punya idea Okey, Arika kata sebab untuk certain prosedur. That's why kadang-kadang contoh kalau you tengok patient yang nak buat surgery. Okey, even appendix. Okey, nak buat appendix je sakit perut, doktor decide nak buat appendix, nak buang dia punya appendix kan. Lepas tu patient yang first time masuk hospital, dia tak pernah pun pernah warded sebelum ni. Jadi patient punya needs tu dia kena tahu. Appendix ni apa kesan dia, macam mana dia buat. So secara tak langsung, patient needs the information tu yang menyebabkan perlunya kita sebagai seorang jurawat ni kena memberi teaching untuk pesakit tu. Okey, tu salah satu. Secara general lah nak nampak kenapa kena belajar juga teaching and learning. Bukannya nak jadi cikgu baru kena belajar benda ni. Tak sebab as you already know, selain daripada kita memberi perawatan kepada pesakit, kita juga menjadi sebagai educator. Kita juga akan memainkan peranan sebagai informer untuk pesakit dan juga related patient di dalam mendapatkan semua information tentang penyakit, tentang condition, tentang proses perawatan ke atas pesakit lah yang akan dilalui. Okey, boleh? Dapat tak? Dia punya kenapa ni pentingnya kena belajar teaching and learning ni? Boleh? Salah satu patient needs, okey? Okey, nanti kita explore lebih lagi. Okey. Okey, untuk objektif pada hari ini kita ada 6 Okey, firstly you able to identify the concept of teaching and learning. Secondly, explain structure of teaching, explain characteristic of teaching, and then kita akan go detail about the learning domain. Okay, macam mana nak kata kognitif, macam mana nak ajar pesakit menggunakan pin pengisian semula, apa domain yang ada kat dalam tu. Okay, explain teaching, learning style and theory, dan juga kita akan discuss tentang principle of teaching and learning. Okay, so kena fokus tau dalam ni. Okay, sebab ada certain tu very important untuk you punya task nanti. Okay, as an introduction, patient education is one of the most important nursing intervention in any healthcare setting. Okay, tak kisah you bekerja dekat public health ke nanti, you berada dekat community, you berada di dalam ward, you berada di dalam specialist area. Okay, education play role important. Okay, untuk mengelakkan sebarang complication di dalam pembedahan, untuk mengelakkan sebarang aduan tentang pesakit tidak mendapat maklumat, contohnya, okay, that's why patient education merupakan salah satu nursing intervention. As nurses try to find the best way to educate patient, the general public has become more assistive in seeking knowledge, understanding health and finding resources valuable within the healthcare system. Okay, so nanti bila you dah habis mempelajari kan sebagai seorang student nurse, okay, bila you bekerja nanti, you akan gain balik knowledge and skill yang you dah belajar, macam mana you nak sampaikan kepada pesakit memerlukan sesuatu information tu. Okay, nurses provided patients with information needed for self management for acute and chronic condition to ensure continuity of care from the hospital to the home. Jadi education patient ni dia bukan sekadar berakhir di dalam ward saja. Patient discharge dah tak perlu dah. Okey, dia akan ada continuity. And then kalau patient melalui fasa-fasa pembedahan yang major, so dia akan ada rehabilitation lagi di mana dia perlukan education. Yang mana kita nak patient compliant, yang mana kita nak family member support this patient. That's why kita kena ada patient education. Okay. Okay, what the purpose? Apakah purpose of the patient education? Okay, sebenarnya banyak tapi ni mainly lah. Okay, yang rata-rata saya dah baca tu, yang ni mostly yang ramai buku teks dia orang cuba sampaikan lah. Okay, first, maintenance and promotion of health and illness prevention. Okay, contoh, kalau patient kita mengalami penyakit diabetes, uncontrolled diabetic mellitus contohnya, paras glukos dia sangat tinggi. You dah belajar diabetic patient? Macam mana nak jaga pesakit yang ada diabetes? Dah belajar kan SEM ni dah? Betul tak? Betul. Okay. So, you imagine
patient yang mengalami diabetes, dia akan mengalami kesusahan di dalam dia nak decide mana level glukos yang normal untuk dia. So macam mana dia nak adjust dari segi dietary dia, macam mana dia nak compliant dengan ubat-ubat. Okay, so that's why patient education ni merupakan salah satu patient needs. Okay, dia nak maintain dia punya health. Okay, supaya dia punya proses penyakit tu tidak semakin memudaratkan dia. Okey, dan juga kita nak prevent. So bila kita memberi education kepada pesakit diabetes, contoh, okey, patient Ali ada diabetes, uncontrolled diabetes, and then dia nak balik rumah. Okey, dia nak balik rumah. So kita akan memberi patient education macam mana nak jaga penjagaan kendiri, macam mana kita nak elak dia daripada dia mengalami luka pada bahagian kaki. Sebab kita tahu patient yang ada diabetes mellitus yang tinggi, sensori ataupun saraf di bahagian kaki tu mungkin akan impact. So dia tak akan rasa kaki dia kena luka contohnya. So that's why waktu kita memberi education tu secara tak langsung kita boleh mengelakkan berlakunya penyakit-penyakit yang lain. Boleh? Nampak purpose yang pertama? Boleh. Okey, yang kedua adalah restoration of health. Okey, kadang-kadang patient yang mengalami penyakit yang acute, contoh patient kamu ada nanti tahun 3 kamu akan belajar tentang jantung kan. Okey, patient yang mengalami kegagalan jantung. So bila dia mengalami kegagalan jantung, dia akan mengalami banyak komplikasi. Contoh macam ada edema dekat kaki, dia mudah merasa SOB, short of breath disebabkan oleh disease process tu. Okey, dengan education yang kita beri kepada pesakit, contoh kita bagi penekanan dari segi pemakanan, mengelakkan kandungan garam contohnya dari segi diet, mengurangkan pengambilan cecair. So secara tak langsung patient ni yang mengalami heart failure tadi, dia boleh maintain dia punya health tu. Dia tak ada semakin worse ataupun waktu temu janji daripada first month, second month tu semakin ada improvement contohnya. Okay, and then coping with impact function. Okay, contoh patient awak ada amputation contohnya. So dengan education macam mana kita expose patient dengan knowledge ataupun kemahiran-kemahiran dalam penggunaan, contoh macam penggunaan wheelchair, patient kita yang balik tak boleh makan orally, maksudnya kita bagi diet melalui rest tube. So macam mana kita nak cope, family dan juga patient itself tu macam mana dia nak cope dengan dia punya impact tu. Okay, tu adalah the purpose of the patient education. Okay, so apa yang dikatakan teaching and learning? Okay, dia tak sama So saya buat sebelah macam tu supaya you nampak dia punya comparison ataupun different lah. Okay, untuk teaching adalah the concept of imparting knowledge through a series of directed activities. Okay, maksud macam saya lah saya bagi education dekat you, saya bagi knowledge tentang nurse informatik contohnya. So saya bagi knowledge tentang apakah basic di dalam communication process, element-element. Okay, it consists of conscious, deliberate set of action that help individuals gain new knowledge, change attitude, adopt new behavior and perform new skill. Okay, so sebagai di dalam teaching tu, okay, dia akan selepas dia mengenal pasti patient needs tadi, student needs tadi apa benda Okay, so dia harap dengan teaching yang dia lakukan tu dia boleh merubah benda ni lah. Dari segi knowledge, change attitude. Kalau patient kita tak compliant dengan ubat, bila kita bagi education, bila kita bagi teaching dekat dia, dia boleh buat modification dari segi attitude. Mungkin selepas ni dia lebih compliant dengan pengambilan ubat contohnya. Okay. Educator needs to be knowledgeable about the topic matters and patient teaching principle in order to provide individual with guidance, appropriately set the learning pace and creatively introduce concept to successfully achieve to desired learning objective. Okay, so you tengok macam you buat presentation last week. Okay, you buat presentation last week, you dah set you punya objektif betul. You dah ada basic counselling, you dah ada process counselling. So you dah set objektif di dalam you punya teaching.
Okay, so di dalam you punya teaching tu, waktu you nak jadi as a speaker, waktu you nak jadi as a delivery ataupun you nak jadi sebagai sender message tu dekat receiver tadi ataupun you punya klik, you kena knowledgeable. Kalau lah katakan Sufi kan, Sufi dia jaga slide, okay dia ambil slide bahagian counselling process. So Sufi ni dia kena betul knowledgeable. So kalau ada question orang tanya tak faham, dia boleh jawab. Macam tu. Okay? Itu adalah teaching. And then kita pergi kepada learning. Learning the purpose acquisition of new knowledge, attitude, behavior and skill through an experience and external stimulus. Okay, learning, pembelajaran. Yang teaching, pengajaran. Okay, is a process of both understanding and applying new acquired concept. Okay, macam you lah, you belajar kan, you belajar. Saya memperkenalkan konsep yang baru di dalam communication. So you akan sebagai dalam proses learning tu, you akan menerima konsep tu dengan beberapa stimulasi yang telah saya berikan. Saya tanya contohnya you all, saya buat assignment dengan you all. Okay, macam mana kita nak tengok engagement di dalam learning tu. Okay. So teaching and learning generally begin when a person identifies a need for knowing and acquiring an ability to do something. Okay, maksudnya contoh you nak buat assignment sebelum ni kan, you tak faham. Okay, you nak belajar, you nak learn macam mana nak buat assignment supaya inline ataupun supaya memenuhi markah penuh contohnya untuk dapatkan full mark di dalam rubrik. So you akan tanya saya, macam mana puan nak buat ni, yang ni berada dekat mana sepatutnya. Okay, itu adalah you all punya, kita punya teaching and learning. Okay, kita sebagai human ni, kita tak tahu, kita nak tanya. Kita nak belajar, tak tahu benda tu. Contoh macam tu lah. Okay, teaching is most effective when it respond to the learner's need. Okay, so bila kita match dengan patient needs, contoh pakcik nak discharge, tiba-tiba waktu kita buat dressing dekat luka tu, pakcik pun bagi tahu, staff nurse saya ni tak pandai sebenarnya nak buat pencucian luka dekat rumah. Okay, boleh tak ajar dia macam mana nak buat cuci luka ni sama macam you buat dekat saya sekarang. Okay, so bila patient acquire kan, patient minta untuk diberikan maklumat, information tentang pencucian luka, and then kita prepare kita punya teaching tu mengikuti dan menepati objektif patient nak tadi. So it's a effective of the teaching and learning process lah, sebab dia meet patient needs tadi. Contoh kalau tak efektif, patient nak dressing, awak pergi ajar pasal compliant tentang ubat, awak tu sikit je pasal dressing, so tak meet. Okay, so tak efektif lah, tak menepati objektif tadi. Boleh? Faham tak ni? Nampak tak? Okay. Nanti topik ni you akan belajar lagi detail dekat SEM 3 sebagai a team leader nanti. Okay, an educator assess this needs by asking question and determine the learner's interest. So biasanya kalau kalau you tengok staff ni yang dah lama bekerja kan, okay, contoh waktu pagi tu you serve medication. Lepas tu patient tanya simple je, ubat ni ubat apa tu pun dah salah satu dah proses teaching and learning. Maknanya patient needs to know the ubat tu. Okay, so patient tanya kan, you pun cerita, you pun tengok staff nak, oh pakcik ni ubat darah tinggi ni pakcik, ni ubat darah tinggi. Lepas tu patient pun tanya lagi, ada kesan tak nak makan ubat ni? So bila berlaku two-way communication tadi, di dalam communication process tadi ada feedback semua kan. So maknanya kita sebagai educator, kita sebagai teachers kepada patient tu, kita boleh kata kita punya proses tu efektif. Okay, by asking question and then patient pun dia akan ada dua hala tuju. Okay, interpersonal communication is essential for successful teaching to occur. Okay, ingat lagi konsep interpersonal communication. Macam mana nak build up interpersonal communication yang efektif? You kena jadi active listener, you kena apply silent. Okay, you kena open question dekat patient. So kalau you good interpersonal communication, so hopefully you punya education akan efektif lah. Okay, boleh faham slide yang ni?
Kalau tak faham, drop your soalan dekat chat box ataupun unmute sahaja. Okay, boleh disturb saya dekat pada anytime lah. Okay, so apakah role of the nurse in teaching and learning? Okey, kena ingat Oh, Pak Cik tanya banyak. Pak Cik tak perlu tahu. Tak perlu tahu Pak Cik. Kecil mani Pak Cik berapa-berapa, nak cuci luka ni, nak buat macam mana. Jangan cakap Pak Cik tak payah tahu. Patient have a right to make informed decision about their care. Even walau patient tanya ubat satu biji je dia ambil. Okey, memang patient have a right. You belajar kan patient right kan? Okay, informed consent semua-semua tu. Okay, the information required to make information decision must be accurate, complete and relevant to patient needs, language and literacy. Okay, you kena ingat patient have right. So kalau anything patient tanya, itu adalah tanggungjawab kita untuk fulfill. Kalau you tak ada masa pun, you apply dengan cara yang baiklah. Okey, yang sopan. Contoh Pak Cik, saya sibuk sekarang. Nanti lepas ni saya ajar Pak Cik macam mana nak guna nebulizer ni. Macam mana nak guna inhaler ni. Okey, memang patient have right. Dan patient boleh show kita, okey, kerana tidak diberi tentang any information of dia punya care lah. Okey, boleh. Okey, yang kedua, teach information that patient and families need. Okay, clarify information provided by healthcare provider and are the primary sources of information that patient need to adjust to health problem. Okay, kita nak teach as a nurse, sometimes kita nak mengajar pesakit sesuatu sikit. Simple sangat, you nak ajar pesakit macam mana nak bagi injection dekat rumah. Patient yang mengalami nak bagi subcutaneous terapi. Macam mana? Pak Cik, mesti you akan cakap, okay, ada beberapa lokasi Pak Cik yang boleh digunakan untuk memberi injection subcutaneous terapi contohnya. So information tu yang akan digunakanlah untuk patient, untuk relative bila dia balik rumah nanti, dia boleh bagi self administration terapi tadi. Okay? Itu adalah role. Okay. Why teaching as communication? Kenapa dikatakan teaching ni adalah salah satu communication? Okay, sebab dia punya proses. Okay, sama Effective teaching depend in part of effective interpersonal communication. Again, effective communication. So that's why kalau you ingat you all punya first kelas kita hari tu, you diperkenalkan macam mana nak jadi seorang nurse yang good, yang apply effective interpersonal communication. Macam mana you nak communicate dengan orang lain? Macam mana you nak communicate dengan patient? Macam mana you nak communicate dengan relative? Okay. The step of the teaching process are similar to the communication process, which is the other step sama macam communication process. You ada sender, okay, you ada message. Sender ni kita lah sebagai seorang jurawat, okay. Message, apa maklumat yang kita nak sampaikan. Okay, channel. Kita menggunakan method yang macam mana. So kalau you nak guna, zaman sekarang ni senang je. Guna je slide yang guna telefon. Ni slide yang saya prepare tentang penjagaan kaki diabetik. Okey Pak Cik tengok sebab you kata dengan menggunakan image, dengan menggunakan video-video, patient lebih memahami contohnya. Itu adalah channel. And then receiver tu adalah patient lah. And then you akan dapat feedback lah sama ada kita punya teaching and learning process tu efektif ke tak, patient faham ke tak, objektif kita punya teaching tu tercapai ke tak. Okay? Sebab tu teaching as a communication. Okay. Kalau saya laju bagi tahu boleh ikut. Tak bersuara you all ni. Semua guna emoji. Zaman tech savvy kan, semua kan di hujung jari semua. Okay? Tak apalah, saya take it as positif punya signal Okay, kalau kelas, kalau kita face to face, semuanya tunduk kepala lah, kan? Tunjuk kepala, tak angkat muka, takut kena soal, macam tu lah. Aduh. Okay, so kita pergi kepada domain of learning. Okay, domain of learning. Nak ajar, nak belajar ni, dia ada teori lah. Okay, kita follow teori yang siapa. Okay.
Okey, dia ada tiga domain. Di dalam learning dia ada tiga domain, okey, iaitu efektif, kognitif and psikomotor, yang mana kita ambil daripada Bloom. Okey, dia punya teoris ni adalah daripada Bloom. Bloom ni yang cipta. Dan benda ni lah, okey, domain of learning daripada Bloom ni lah yang kita guna sampailah sekarang untuk student-student. Okey, samalah untuk you all ni. Okay. So untuk efektif, dia lebih kepada attitude. Kita nak tengok attitude. Okay. Kemudian kognitif lebih kepada understanding. Macam mana you memahami sesuatu konsep. Macam mana you boleh explain. Okay. Contoh soalan, apakah komponen di dalam, apakah elemen di dalam communication process. Okay. Itu salah satu kognitif domain lah. Saya nak tengok student punya kognitif ni macam mana dia punya understanding di dalam basic of communication. Faham ke tak? Macam tu. Okay, attitude lebih kepada penghargaan sesuatu information tu. Okay, psikomotor adalah motor skill. Okay, you ajar patient menggunakan pen pengisian semula. You ajar patient. Ataupun you ajar pesakit menggunakan inhaler. Tu skill, motor skill. Okay? Boleh faham yang ni? Kena ingat yang ni. Okay? Okay, so kita pergi satu-satu Okay, apakah kognitif? Domain of cognitive. Okay, require thinking and a comprehensive of acquisition of knowledge and intellectual skill. Okay? Okay, so maknanya acquire lah dari segi knowledge. Kita nak tahu biasa kognitif ni kita kena fikir-fikir, kena ingat okay, ya dekat dalam kotak tu biasa cognitive behavior, remembering, learning new fact of information and being able to recall that. Okay, contoh kalau you relate balik you all punya soalan final exam last year. State 5 factor of five barrier in ethical issue contohnya. So you kena ingat balik Puan Masno ajar macam mana ada berapa barrier, kenapa tak boleh apply dia dalam etika apa. So you akan recall balik. Okay, understanding, ability to understand the meaning of learned material. Okay, contoh you ajar pesakit, okay pakcik nak bagi rest tube feeding, susu kena bancur dulu dengan berapa amount. So you tanya pula relative kan. Okay, tadi saya bagi tahu berapa, boleh tak puan bagi tahu saya balik. Nak tengok dia faham tak. Okay, so selepas bagi kita kena pro up patient contohnya sebab kita tak nak berlaku aspirated contohnya. So kita assess. Okay, nak tengok dia faham tak konsep tu. Applying, using abstract, newly learned ideas in the actual situation. Okay, analyzing, breaking down information into organized part, evaluating, ability to judge the value of something for a given purpose, and then creating ability to apply knowledge and skill to create something new. Okay, ni adalah contoh-contoh cognitive behavior bila kita melakukan teaching and learning proses. Okay. Kemudian efektif. Okay, afaktif ke you panggil apa ni? Efektif. Efektif kan? Mana yang pandai-pandai BI tu? Saya berpuluh-puluh kali tengok you punya video recorder yang presentation tu. Pandai semua Okay, suka. Susah nak bagi markah juga ni. Okay, nampak je macam tu. Rupanya you all ni hebat sebenarnya. Okay, effective. Okay, deal with expression of feeling and development of value, attitude and belief. Okay, contoh saya ajar yang ni kan. Saya ajar topik konsep, model dan juga proses di dalam teaching and learning. So daripada knowledge ni, dia punya kesan tu saya nak dari segi efektif, you mula rasa, mula menghargai pesakit yang ada dekat ward bila bertanya soalan dekat you. Okay, you mula menghargai setiap information yang ada. Contoh, patient tanya apakah jenis ubat yang anda beri dekat saya pagi ni? Apa nama ubat ni? Apa grup dia? So you akan gunalah patient ni kita boleh letak dekat domain kognitif sebab dia nak
nak understanding kenapa ubat ni perlu diberikan kat dia. So the value yang you dapat tu, iaitu adalah efektif. Contoh ataupun you belajar dalam tahun 2 skill apa yang you belajar lagi? Yang memerlukan you kena buat practical nanti. Practical test. Contoh, cuba bagi satu kat saya. Pemberian susu. Pemberian susu. Okey, you dah belajar dah? Puan Rosmaiza ke ajar? Siapa ajar? Puan Rosmaiza. Okey, mesti Puan Rosmaiza ajar kan? Kena apa ni? Kena sharing out dulu. Okey, kena aspirate dahulu, kemudian kena angkat sikit sharing feeding tu. Jangan angkat terlalu tinggi, nanti keluar nanti air susu tu tuk masuk. Patient tak sempat nak telan lagi, masuk laju. So the value yang dia ajar tu, yang tu lah adalah efektif. Maknanya kita nak daripada information yang kita share dengan you tadi di dalam kelas Puan Rosmaiza, cara nak bagi ubat tu, attitude, tingkah laku you, you all punya kepercayaan, you all punya value tu, bila you bagi ubat dekat patient tu, kena rendahkan sikit. Kalau tinggi sangat nanti susu tu masuk laju je, kesian dekat patient. Macam you lah, you minum air tanpa berhenti. Tersedak tak? Minum tak tarik nafas dah. Dahaga sangat. Gok minum dah. Ibarat macam tu lah. So that is how effective domain yang ada di dalam teaching learning process ni. Okay. So value clarification is example receiving. Okay. Learners is passive and needs only to pay attention and receive information. Responding maknanya require active participant through listening and read active verbally and non-verbally. Contoh saya tanya you, you bagi feedback kat saya contoh. So apa you all punya value kat situ, apa yang boleh daripada konsep tu apa you kata, rupanya macam ni, communication process kena ada feedback. So kalau ada noise, tu boleh menyebabkan barrier di dalam communication. So value tu, waktu you bagi education dekat patient ataupun you bagi communication dekat, you berkomunikasi dengan pesakit tu, you dah tahu dah, tak boleh ni, suasana bising ni. Okay, macam mana you letakkan sesuatu nilai tu. Okay, value, organizing and characterizing. Okay, you boleh tengok kat sini lah. Okay, tu adalah contoh-contoh kita punya aktiviti untuk effective. Okay, so kita pergi kepada psychomotor. Okay, involve acquiring motor skill that require coordination and the integration of mental and physical movement, such as the ability to walk or use an eating utensil. Okay, psychomotor, anything activity, anything movement, okay, physical movement. Okay, tak kisahlah ia menggunakan kaki ke, ia menggunakan tangan ke, okay, tu adalah psychomotor. Okay, domain yang melibatkan psychomotor. Okay, so dia punya learning activity adalah perception. Okay, kita tengok kat situ, be aware of objective qualities through the use of sensory stimulation, set, you boleh tengok readiness to, ni macam you lah, okay. Waktu you belajar dengan Puan Rosmaiza cara bagi susu, okay, you bukan sahaja apply kognitif kat situ, you bukan sahaja apply effective domain kat situ, you also kena lakukan. Betul kan? You nak tengok macam mana you handle shrink, macam mana you aspirate juice gaster, and then macam mana you pro up the patient. Tu adalah psychomotor skill. Okay, kalau nak relate dengan patient, you boleh tengok, okay, patient yang ada disability movement, patient yang ada stroke, left hemiparesis, right hemiparesis, so dia tak boleh nak bangun. So, family member mesti akan tanya, okay, kalau kat rumah nanti macam mana dia nak berjalan, mak saya, toilet dia jauh, saya tak pandai nak gunakan wheelchair contohnya. So, you akan ajar patient ni dan juga relative ni, macam mana nak angkat patient daripada katil, macam mana nak assist patient daripada katil kepada wheelchair. Tu semuanya melibatkan psychomotor. Okey? Faham tak? Boleh? Nampak je simple tau. Okey? Nanti bila you dah lama nanti masuk klinikal, ni second time pula experience nak masuk klinikal ni, you dah lebih dah. You banyak dah benda you boleh buat. Bukan sekadar assist patient dah. Okey? You nak buat dressing.
Pakcik, okey, boleh tak ajar pakcik ni kat rumah macam mana nak buat dressing? So passion nak buat dressing tu pun adalah psikomotor yang terlibat di dalam domain. Okey? So ingat tiga benda ni domain of learning. Okey. Ni ada lagi lah. Okey, adaptation, origination, complex, overt, response. Okey. Okey, so saya nak tanya you. A patient newly diagnosed with diabetes needs to learn how to use a glucometer. Tahu glucometer? Tahu kan? Patient check dia punya self blood glucose tu. Use of a glucometer constitute A. Effective learning, B. Cognitive, C. Motivational learning, D. Psychomotor learning. Which one you rasa yang suitable dengan patient punya needs ni? D. Kenapa D? Kenapa D? Sebab perlu ajar patient teknik guna glucometer tu. Yeah. Okay, so that's why you boleh differentiate lah. Okay, maknanya patient ni mungkin dia dah ada knowledge. Okay, kognitif tu memang dia dah ada dah. Okay, macam mana nak kena pasti kita ada hyper. Cuma dia tak tahu je. Doktor kata balik rumah pakcik kena buat self monitor glucometer ni. Dia pun belilah glucometer tapi dia tak tahu nak guna. So cara penggunaan tu adalah psychomotor learning. Okay, boleh? Faham? Kok ditanya di dalam peperiksaan boleh jawab. Boleh dapat full mark lah yang ni. Macam tu. Okay? Okay, so apakah barrier to learning? Bukan senang kita nak bagi pembelajaran, pengajaran. Sama lah macam saya kan. Barrier ni hari ni sebabnya mungkin kalau dekat USM tu hujan contohnya. Kat saya tak hujan lah. So ada barrier kat situ. Ataupun student yang ada emergency problem, tak sihat, tu adalah barrier. Okay, so di dalam konsep healthcare biasanya ada beberapa lah illness. Okay, illness, penyakit. Tak semua patient ni, contoh dia ada diabetik kan, tak semua pakcik, makcik yang ada diabetik ni semua boleh terima konsep, semua boleh terima pengajaran kita tu. So dia ada level lah penyakit. Contoh makcik ni datang dengan uncontrolled diabetik. Pakcik Ali diabetik juga tetapi dia masuk sebab diabetik food. So lain lah. So ada barrier kat situ. You tak boleh tangkap muat sahaja. Pain. Jangan sesekali bagi health education waktu patient ada pain. Agak-agak awak, kalau awak bagi health education, you bagi patient education dekat pesakit yang tengah mengerang kesakitan, pain score 8/10, efektif ke tak? Efektif tak? Tak efektif. You bagilah secantik mana pun. You bagilah approach, you tunjuk video. Ni pakcik tengok video ni, saya buat ni pakcik. Pakcik tu tengah sakitnya sakit. Nanti dia headache. Dia headache kita. Saya sakit. You kalau nak bagi ni. Memang tak dia tanya kan macam mana nak bagi. Tapi sekarang dia tengah sakit. Jangan sesekali. Okay, jangan sekali. Bagi patient rest, cool, free of the pain dulu. Barulah kita boleh bagi education. That is effective. Okay. Walaupun dia kata pain score saya ni 2/10 je. Nanti belajar tentang jantung nak bagi sublingual GTN kan. Patient complaint chest pain. Titan tu juga you nak bagi high education. Jangan. Bagi dia rest dulu. Free dulu pain score 0/10. 1/10. Baru you boleh bagi high education. Okay. Age. Age. Kalau elderly, kalau dia tu macam education level okey tak ada masalah. Tapi kalau elderly kerja dekat kampung, level darjah 6, so akan ada masalah lah. Kanak-kanak, baby. Kita tak boleh baby 1 tahun, kanak-kanak 1 tahun nak bagi, mainlah nak cerita pasal ubat ni. Agak-agak compliant ke tak? Okey. Kena tengok. Okey, tu adalah satu barrier lah. Prognosis. Okey, prognosis. Prognosis ni ibaratnya macam tahap penyakit yang dihadapi kan. Contoh kalau kita jaga patient cancer stage, advanced stage dengan patient baru je detect, baru ada bonjol-bonjol kan dekat breast contohnya. Compare dengan patient yang ada advanced stage,
Takkan kita nak cerita pasal chemo dekat yang dah advanced stage ni. Dia dah advance dah, dia tak boleh nak buat apa-apa dah. Okay, memang dia dah kira macam conservative treatment dah. So tu boleh jadikan barrier juga. Emotion, patient yang dalam kesedihan, baru je didiagnose mengalami CA breast level 4, you nak bagi pasal education tentang chemo. Marilah, penting chemo ni. Ada 4 cycle, setiap cycle ada complication. Ibaratnya air mencurah air di daun, keladilah jawab dia. Okay, kena tengok. Language, boleh jadi barrier. Okay, Kelantan dengan KL tak sama dialek dia. Okay, macam itulah. Okay. Boleh faham yang ni? Okay, so kita pergi kepada appropriate teaching method based on domain. Tadi kita ada 3 domain. So macam mana kita nak bagi teaching method yang sesuai? Yang memang ngam dengan patient. Contoh patient tanya, saya ni dah lama masuk ward, 2-3 kali dah masuk ward. Tapi saya tak tahu dengan tepat ni. Macam mana sebenarnya nak makan ubat GTM bawah lidah ni? Kata kemang-kemang, kata letak bawah lidah sahaja. Okay, so bila patient needs for information, you secara responsibility lah untuk mendedahkan pesakit dengan knowledge tentang macam mana pengambilan ubatan GTN dengan cara yang betul. So kalau yang menyebabkan just konsep, idea macam tu, kita boleh gunakan cognitive approach. Okay, di mana kita boleh guna discussion, one to one, maknanya kita discuss pesakit dengan kita sahaja selepas kita bagi explanation tentang ubat GTN tadi. Okay, GTN ni adalah anti-angina. Dia, duration dia kena ambil setiap 5 minit 1, maksimum 3 tablet. Kalau still lagi complain chest pain, kena pergi hospital. Contoh you bagi macam tu lah, okay? Okay, so akan ada discussion. Pakcik, kalau sebelum ni pakcik makan ubat tahan sakit ni bila? Tanya dia. Pakcik pun kata, sakit tak sakit saya makan je. Salah tu pakcik. Sebenarnya ubat ni macam ni, macam ni. Waktu sakit kena ambil. Kalau tak ada sakit tak perlu ambil. Contoh macam tu. So bila berlaku active participant, so lebih meaningful lah setiap information yang share dengan pesakit tadi. Okay, so lecture. Okay, sama ada macam saya dengan you all, more formal, and then saya sebagai teacher, saya sebagai educator, saya control you all di dalam saya punya teaching hari ni. Okay, so waktu you dengan patient ataupun you combine patient dengan relative patient, so you akan control you punya group. So you bukan sahaja discuss, you bukan sahaja bagi lecture 15 minit ada slide tu untuk pesakit saja. So you akan involve juga family members. Okay, question and answer session, help patient analyze, apply new knowledge. Okay, so kalau you buat you menggunakan kognitif di dalam you all punya learning tu, okay, so you boleh ambil lah, you boleh ambil teaching method yang macam ni, okay. Role play discovery, role play kita tunjukkan cara kat dia, okay, kita nak activate knowledge, problem solving, insight dia. Okay, and then ataupun kalau secara student, you all former masuk join kelas ni, contoh saya bagi beberapa task, okay, nak nilai you punya cognitive level tu. Okay, so untuk efektif, okay, ada beberapa lah teaching method, contoh role play. Okay, allow expression of emotion, value, feeling, attitude. Okay, contoh Puan Rosmaiza dia tunjuk satu video kan, cara pemberian susu melalui nasogastrik tube. Ada video tu? Dah tengok? Saya tahu je Puan Rosita ni kan? Okay, tahulah. Nak ngajar you all ni. Okay, senang. Ada contoh senang. Okay, so dah tengok dah, dah observe dah video tu. 10 kali dah tengok. Okay, so daripada role play video tu, you akan develop dia punya value dekat tu. Oh, pentingnya kena pro up sebab takut berlakunya aspirated nanti. So bila berlaku aspirated nanti masuk kat lung. So secara tak langsung nanti semua susu-susu tu masuk dekat lung. Apa kesan dia? Patient tak boleh nafas ke? Macam tu lah. So you tahu meletakkan sesuatu nilai tu based kepada you punya role play. Padahal tengok daripada video Rosmaiza sahaja.
Okay, discussion. Okay, mungkin waktu tu Puan Rosmaiza akan buat discussion. Okay, dia akan tanyalah you all punya ni Okay, and then discussion. Okay, one to one. Okay, tu adalah effective teaching method. So yang last adalah psychomotor. Okay, by demonstration. Okay, yang mana you all biasa tengok. Okay, kalau subjek tu ada skill, okay, ada test yang melibatkan praktikal. So mesti tutor tu dia akan bagi dulu demonstration. Betul tak? Ke ada ke you pandai-pandai, pandai dah tengok ni, buat backmaking, tahu dah nak buat sudut sampul surat ni. Kan mesti dia tunjuk demo dulu, betul tak? Macam mana tangan dia, macam mana body mekanik dia. Okay, yang itulah. Tu adalah psychomotor. And then baru dah dia suruh you practice, buat balik. Okay, saya dah tunjuk dah demonstration semalam. Hari ni saya nak someone tolong practice balik. Tu tengoklah. Okay, you practice. Kemudian buat written demo. Selepas daripada practice. Alah, lebut dah cadar ni kan. Tak jadi juga sudut sampul surat tu. Okay. So, tutor tu akan buat written demo. So, dia akan tengok. Oh, salah ni. Tak betul ni. Tak jadi ni sudut sampul surat. Okay. Ada pengalaman ni tak? Tak ada. Saya nak suruh masuk balik tahun 1. Belajar dengan you all punya junior. Okay. Tu adalah psychomotor. Saya rasa yang ni close dengan you all. Okay. Boleh faham yang ni? Ingat tau. Ingat teaching method, domain. Ada 3 domain. Kalau kognitif kita boleh buat discussion, lecture. Kita boleh buat ask one-to-one question. Okay. Yang ni kalau you flashback you punya learning ni, you boleh nampak lah kalau soalan dia keluar you boleh jawab. Okay, boleh score. Okay, so what the basic learning principle? Kenapa perlu? Apakah principle? Okay, first motivation to learn. Okay, address the passion, desire and willingness to learn. Okay, kita tak boleh tahu nak paksa-paksa orang belajar. Kita tak boleh, pakcik saya nak bagi hari ni tentang tentang pencucian muka. Pakcik kena dengar. Efektif ke tak efektif? Paksa tu paksa. Tak boleh. Kalau patient kita willing dan memang dia ask. Okay, memang dia nak, bolehlah tolong ajar saya macam mana ni nak guna glucometer. Saya tak ada pengalaman, anak-anak saya pun tak pernah guna. Okay, so motivation to learn. Okay, ability to learn depend on physical and cognitive abilities, developmental level and physical willingness through the process. Okay, ability to learn. Okay, kita tengoklah kalau student kita ada disability, contoh dia kurang pendengaran kan, ada masalah dekat pendengaran. So itu boleh menjadikan barrier lah dalam kita punya learning tu. Okay, learning environment allow a patient to attend to instruction. Okay, faktor persekitaran. Okay, sekarang ni saya ajar, saya sunyi je persekitaran saya. You all lah. Okay, kalau kat rumah hari tu mungkin dengan adik-adik, dengan mak-mak, tante mak pun dengan sekali saya punya kelas. Macam tu lah. Okay, itu adalah basic learning principle. Okay, so ni adalah contoh dia punya detail lagi motivation to learn. Okay, dia ada intentional set, a mental state that allows the learner to focus on and comprehend learning activities. Okay, so kalau you relate balik patient ask for information tentang glucometer kan, so dia punya learners tu, patient tu dia akan fokus lah. Okay. Motivation is a force that acts on or within a person. Okay, motivasi kita punya daya upaya kita nak sesuatu tu, usaha kita. Okay, patient dia tak tahu, dia kena tanya someone yang tahu ni. Siapa yang tahu? Mesti jururawat yang biasa melakukan pencucian luka kat atas dia contohnya. Okay. Use a theory to enhance motivation and learning. Okay, theory focus on how individual learn. Help guide instructional strategies. Okay, so self-efficacy refer to a person perceived ability to success complete a task. Okay, so bila patient ada motivation to learn, okay, dia willing, memang dia nak belajar and then dia memang dia fokus kepada okay nak belajar glucometer ni.
Okay, so dia akan relate juga dah dengan self-efficacy. Maknanya setiap information, setiap input yang kita bagi tu patient boleh buat, kita tanya, patient faham, dia boleh explain. Okay, self-efficacy. Okay. Okay, and then psychosocial adaptation to illness. Okay, difficult for patient to accept. Kalau patient yang ada yang baru-baru didiagnoskan dengan penyakit-penyakit kritikal, so macam mana dia deny. Okay, so dia mulalah untuk kadang-kadang benda tu pun boleh mempengaruhi lah motivation dia untuk learn. Okay, active participation, learning focus when the patient is actively involved in the education session. Okay, di dalam motivation to learn ni, selain daripada patient tu willing, patient tu memang desire dia nak suruh orang bagi education dekat dia, kita juga kena make sure ada active participant di dalam kita punya lesson tu, session tu, supaya berlaku effective communication, supaya berlakunya effective education kepada pesakit. Kita tak nak kita ajar, kita dah spend 10 minit kat dia dengan tugasan kita yang sibuk, tetapi last kali bila kita tanya patient to repeat, to demo balik macam mana nak melakukan glucometer tadi, patient tak boleh buat. Okay, so you kena assess lah waktu pertengahan tu, cuba patient masukkan strip ke, so you kena assess berperingkat-peringkat. Okay. Okay, so learning pyramid. Okay, tengok kalau lecture reading tu 10% je you engage, you boleh dapat maklumat tu lah. Okay, kalau you punya teaching and learning tu you menggunakan audio visual, you ajar lagi, you cerita lagi, and then you tunjuk kat patient video contohnya. Pakcik macam ni cara nak melakukan putaran circle dekat dressing, dekat luka, apa ada kan. So dia boleh lekat dalam 20% maklumat tu. Kalau you suruh patient demo pula, okay dah tengok dah explain dah, pakcik boleh tak? Ataupun you kata, okay tadi saya dah ajar, boleh tak anak pakcik, okay, contoh anak pakcik, Encik Ahli kan, okay Encik Ahli lakukan balik, macam mana nak, dia pun tengok. So biasanya kalau by demonstration, patient boleh retain selama sebanyak 30, okay, 30%. Discussion, okay, sebab waktu kita melakukan discussion, kita akan ask, betul tak? Macam you sekarang lah, okay, saya tanya, ada yang tak jawab, ada yang boleh jawab, yang boleh tu kalau soalan tu masuk exam, confirm dia jawab. Sebab dia dah ada 50% dah dari maklumat yang saya bagi tu. Boleh? Perasan tak? Nampak tak ni? Nampak. Okey. Nampak. Kemudian practice doing. Praktikal kan? Okey, Pak Rusmaiza ajar tengok video sebab tak boleh face to face. So nanti waktu you dapat waktu you dah masuk skill makmal nanti lab, you pun buat berpuluh kali, Okay, first tak jadi sudut sampul turat. Esok datang lagi. So, you boleh retain sebanyak 75%. But, kalau you dapat, you boleh buat dengan well and then you ajar pula member you. Okay, you ajar pula member you. Member you kata, Sufi, aku tak pandai ni Sufi, tak jadi ni sudut sampul turat aku. Kenapa tak jadi? Yang kau jadi, dia kata gitu kan. Sufi pun ni ajarlah si Alif ni. Macam ni kena buat. So, Sufi tadi tu dia akan dapat 90%. So, kalau paper dia, soalan ni keluar, cara melakukan sudut sampul surat ni, confirm dia boleh score. Okay? Boleh? Sebab tu, kita ni, semakin kita tahu sesuatu info, sesuatu skill, dan info tu adalah info yang memang bermanfaat lah untuk orang kan. Contoh you memang mahir dalam menggunakan PowerPoint contohnya. Kawan you tak pandai, tak expose. So you ajar. So you akan lebih domain lah, you akan lebih pandai daripada yang others tu. Sebab you bukan sekadar you tahu, you juga you boleh recall, you banyak gunakan skill-skill. That's why you boleh retain you all punya skill and knowledge tu sebanyak 90%. Okay, so jangan kedekut-dekut imun. Okay, nanti kelas saya buat discussion contohnya Faza kata, saya tak faham lah yang domain tu. Contoh nama apa dah? Syarifah apa dah yang ada tu? Syarifah saya tak ingat lah nama you. Zahra. Syarifah Zahra, yes. Syarifah Zahra. Tak faham. So,
Si Faza ni macam ni domain ni, dia explain balik, dia ajar. So si Faza ni kalau keluar soalan dia boleh jawab. Faham? So jangan kedekut ilmu. Semakin banyak you ajar, semakin banyak you share, semakin banyak you dapat. Okay? Jangan kedekut lah. Okay, so ability to learn. Okay, dia melibatkan development capability, okay, cognitive development, prior knowledge, cognitive development. Kalau contoh kalau patient yang PICS, patient yang neonate, okay, you tak boleh nak ajar dia macam tu sebab cognitive level dia tak sampai lagi level macam adult. Okay, learning in children, development stage. Okay, faktor-faktor ni lah yang walaupun dia yang mempengaruhi lah ability to learn tu. Okay, kadang-kadang kita nak ajar simple je lah. Saya nak ajar budak umur 6 tahun. Macam mana nak guna inhaler tu contohnya kan. Patient yang pakai aero chamber, patient yang ada asma nak guna aero chamber. Tak boleh lah sebab dia punya stage development tu. Macam mana dia nak engage dengan kita punya learning tu. Okay, so nak tak nak kena involve parent, kena involve guardian dia juga. Okay, adult learning tengok biasanya adult learning ni self-directed. Okay, dia boleh, dia tak ada disability ataupun patient centered. Okay, kita melibatkan ni lah family member. Okay, physical capability, level of personal development. Tengok patient A dengan patient B tak sama personal development dia. Okay, dari segi physical health, fatigue. So semua ni lah walaupun dia yang mempengaruhi ability to learn. Okay, learning environment. Okay, good ventilation, appropriate furniture, quiet, comfortable temperature and private. Okay, kalau dekat clinical, sometimes waktu tu juga patient nak tanya kan. Waktu tu jugalah, waktu time kita bagi ubat ni lah patient nak tanya ubat apa. Tapi memang kenalah sebabnya dah sesuai waktu kita memberi ubat. Dan kita boleh je kita bagi learning kat dia, kita bagi teaching. Tapi tak panjang lah, jadi tak formal lah kan. Sebab kita mungkin patient tu tanya tentang ubat darah tinggi contohnya, amlodipine yang perlu diambil. Saya makan ubat ni saya rasa pening. Kenapa So secara tak langsung you kena dah bagi health education dekat pesakit tentang amlodipine tadi. Oh biasalah pakcik ni ubat dia memang untuk kontrol darah tinggi. So bila kita makan kita punya circulation tu dia akan drop, blood vessel kita tu mengembang. So that's why kadang-kadang kita rasa pening. Tu memang kesan daripada ubat. Simple je. Okay, teaching, patient education juga tu. Okay, that's why kalau you melibatkan kumpulan yang besar, okay, contoh kalau patient yang baru mother, ibu yang bersalin, ibu yang antenatal yang masuk awal mungkin disebabkan ada placenta previa. Okay, you nak bagi tentang breastfeeding. Okay, breastfeeding. So you kumpul ramai-ramai kan. Okay, saya ambil kubikel ni 5 orang, saya nak bagi health education, saya nak bagi education tentang breastfeeding. Okay, so you kena make sure you punya environment good ventilation, appropriate, quiet. Barulah efektif you punya education tu, teaching and learning tu. Okay, boleh? Faham ni? Okay, so macam mana kita nak integrating the nursing and teaching process ni? Okay, sebab kita tahu dah teaching process, education patient ni adalah role di dalam kita punya as a nurse kepada pesakit waktu kita memberi perawatan. Kita bukan saja buat dressing, kita bukan saja ambil tekanan darah dia, kita bagi ubat, tak. Okay, patient education merupakan salah satu kita punya nursing care. Okay, the nursing process and the teaching process are not the same, tak sama. Okay, the nursing process focus on the patient total health needs. Okay, you identify patient memerlukan pencucian luka bila you tengok kotor dia, luka dia kotor. So tu adalah nursing process yang kita buat lah. Kita punya treatment tu, nursing care plan semua tu. Okay, manakala the teaching process focus on the patient learning needs and ability to learn. Okay, you identify patient deficit di dalam pengambilan ubat diabetik. Memang dia first dia diagnose. So dia tak ada pengalaman tu. So you kena bagi health education dekat pesakit. Okay, when education become part of the care plan, the teaching process begin. So bila patient needs untuk tahu information tentang glukometer tadi, secara tak langsung dia dah jadi kepada care plan
as a nurse. Boleh? Nampak? Okay. Jangan kata ni bukan bidang saya ni. Kita refer je lah kat mana-mana. Cikgu-cikgu yang mana-mana boleh ajar. Tak. Kita memang as a nurse, educator as our role. Okay. Okay. So apa yang you buat? Okay. Kita nak integrate, kita nak masukkan di dalam nursing kita punya, nursing process kita. Assessment. Okay. See to the patient eye. Teaching is patient centered. Okay. Sebab tu assessment tu penting. Kita bukan sekadar jaga-jaga patient sahajalah. Okay, so kena tengok any patient complaint. Sebab tu kadang patient complaint tu kita tak boleh pandang ringan saja, okay. Ataupun patient dah masuk dah last week, masuk pula. So kita boleh tengok, oh mungkin pakcik ni tak pandai ni nak cuci luka kat rumah ni, tak ada perubahan. Balik seminggu luka semakin kotor. Mungkin pakcik ni tak pandai ni, macam tu, okay. Assessment the patient learning needs, okay, information or skill needed to perform self-care and to understand the implication of a health problem. Okay, patient experience that influence the needs to learn. Okay, information the family caregiver need to support patient needs. Okay, so that's why you kena assess belaka. Patient masuk je dekat ward, patient yang you jaga dekat ward tu, first you masuk, waktu pagi you jaga, buatlah general assessment. Belajar kan macam mana nak jaga patient. You tak boleh terus perform nursing care kat dia. Kalau saya dulu, saya suka ambil je report. Okay, saya suka duduk pada tengah-tengah kubikel tu, saya perhati seorang-seorang patient saya. Mana need yang lebih special untuk patient ni. Sebab patient centered. Okay, kita jaga 5 patient, belum tentu 5 tu memerlukan education kita. Okay, depend kepada patient needs. Betul tak? You nampak tak situasi ni? You jangan kata, wah hari ni saya nak bagi education, dengar belaka. Pokcik tu tak ada darah tinggi, dia nak ajar darah tinggi. Tak ada meaningful lah untuk patient yang tak ada, diabetes tak ada. Okay, boleh. And then motivation to learn. Okay. Okay, so you boleh tengok lah kat sini ability to learn, okay, physically, cognitively, tengok persekitaran, jangan waktu melawat pakcik, pukul 5 ni saya nak cerita sikit pasal cuci luka ni. Dia tengah duk tunggu ni anak cucu dia datang daripada KL. Pukul 5, wang saya nak mari, sudah misi nak mengajar pula. You agak-agak patient boleh concentrate tak waktu you ajar teaching tu and learning? Patient dengar, ya. Lepas tu suruh demo, tak tahu. Sebab fikiran dia, nak nak tengok anak dia balik daripada Kuala Lumpur. Dah lama tak jumpa. Okay, tengok access. Okay, resources of learning. Okay, tengok. Kalau dekat ward tu ada tak dia risalah-risalah, booklet tentang sesuatu, contohnya you nak ajar diabetik, contohnya ada tak buku-buku, ataupun you memang create dah satu template, okay, satu slide untuk pesakit, nak ajar pesakit yang diabetik, jadi you dah create dah siap-siap, okay, nanti free nak ajar je pakcik ni guna slide, okay, tengok resources yang ada, okay. Health literacy, the cognitive and social skill that determine the motivation and the ability of individual to gain access to understand and use information in way that promote and maintain health literacy. Okay. So, we tengoklah kat situ health literacy, reading, mathematics skill, comprehension. Okay. Sekejap Okay. Tu adalah bahagian assessment. Assessment baru ni. Okay. So, daripada assessment, you dah tahu dah patient ni masuk berkali-kali, luka dia tak sembuh-sembuh. Oh, rupanya dia tak ada family dekat rumah. Dia duduk seorang-seorang. So, dia ada, contoh dia dah lah tak boleh nak berjalan. Macam mana dia nak ambil barang-barang tu. So, you dah assess dah tadi. So, you boleh develop nursing process. So, biasanya yang melibatkan teaching process ni, biasanya kita akan buat nursing diagnosis macam ni lah. Okay, division knowledge, sama ada efektif, kognitif, psikomotor, ineffective health maintenance, impact home maintenance, ineffective family therapeutic regime management, patient yang tak ada family support contohnya, okay, family member tak tahu nak jaga, tak tahu nak ambulate patient, pergi toilet gunakan wheelchair contohnya, dia takut nanti jatuh ke apa ke, ineffective self-help management, and then juga patient yang tak compliant. Ini adalah contoh-contoh nursing diagnosis related dengan ni lah teaching process.
Okay, so you jangan nanti kalau masuk dekat ward kan, kalau nak buat nurse diagnosis tu jangan main general je, di fizik pengetahuan. Kalau you tengok dekat ward nanti memang ramai jurawat dekat hospital dia buat kurang pengetahuan, di fizik pengetahuan. So tolong classify domain yang mana. Tak semua patient ni, semua domain dia tak tahu. Ada yang kognitif dia okey, tapi dia tak tahu dari segi handling of the self home monitoring BP contohnya. So dia lebih kepada related kepada psychomotor skill. Okey? Boleh tak? Apply yang ni. Jangan main pukul sama rata je semua kurang pengetahuan. Memang semua kurang pengetahuan. Okey? Tetapi spesifikkan kepada domain tadi. You ada 3 domain, spesifikkan. Okay, so planning. Determine goal and expected outcome that guide the choice of teaching strategies and approach with a patient. Okay, iaitu set priority, select timing to teach, waktu yang macam mana, dah habis dah makan breakfast pukul 8.30, doktor datang pukul 10, pukul 11 nak ambil BP pula, nak check CBF pula. So, bila lah free misi ni tak? Pernah tak terfikir bila free kita orang ni? Tak ada masa free sebenarnya, okey. Kecuali patient awak ni patient stable, so bolehlah awak celah-celah. Okey, so elakkan waktu-waktu ni lah tengah round, tengah waktu melawat, cuba celah sikit. Sebab tu kadang-kadang health education ni tak semestinya proper, tahu tak? Okey, kalau patient sometimes macam saya cakap tadi lah, waktu tu juga patient nak, and then waktu tu juga adalah efektif untuk pesakit. So, assessment. Okey, pentingnya assessment. Organize the teaching material. Okay, you nak guna flip chart ke, you nak guna brochure ke, okay. Use teamwork and collaboration. So, kalau you rasa patient you tak ada knowledge dari segi arthrapid contohnya. So, kita pun kurang juga dari segi arthrapid punya knowledge. So kita boleh calibrate dengan farmasis, kita refer kepada farmasis untuk bagi education tentang arthrapid. Boleh je, tak ada masalah. Okay. Sebab kita kan memang collaborate dengan healthcare provider yang lain. Okay, so ni adalah implementation. You boleh tengok lah Okay, untuk you all punya ni lah. You boleh guna appropriate instructional method sama ada nak group instruction, one-to-one discussion, demonstration, role play. Depend kepada domain tadi. Okay. Okay, ni pun samalah. Okay, so evaluation, tengoklah, assess balik. Lepas kita bagi health education tentang glucometer tu, adakah patient boleh buat balik? Adakah patient memang perform well, boleh letak strip, boleh melakukan prick dengan betul, kawasan yang betul. Okay, so patient outcome, legal responsibility, buat documentation. So kena tahulah legal aspect. Okay, evaluate a patient learning by observing performance of expected behavior under desired condition. Okey, contoh macam saya kan. Okey, saya kata saya bagi assignment dekat you cari maklumat tentang HAZE. Okey, yang ni dapat EHR, yang tu dapat EMR. Okey, so saya akan tengoklah you boleh tak cari maklumat tentang tu. Ataupun Puan Rosmaiza ajar susu tadi. So dia akan tengok dekat klinikal nanti si ICI akan tengok student yang bawah Rosmaiza ni boleh tak bagi restrict feeding dengan cara yang selamat. So yang tu yang kita buat evaluation. Okay, dan juga teach back. Okay, teach back. Okay, teach back method. Okay, teach back method. Okay, let make sure contoh macam kita nak patient lakukan balik. Okay, macam kita ajar glucometer kan, kita minta pesakit, okay, boleh tak ajar balik cara melakukan self glucose monitoring menggunakan glucometer. Dia pun cakap kena swab dulu, kena letak strip di dalam mesin. So kita tengok dia ajar kita balik. Okay. Ataupun tell me what you are going to do. Kita tanya dia. Okay, itu cara lah macam mana kita nak suruh teach back. Okay. Tell me what you going to do when you get home. Okay. Contoh relative kata, okay, contoh patient ni kita dah ajar dah dia punya anak-anak tadi macam mana nak assist patient dengan wheelchair. Okay, so boleh tak hari yang dia balik tu, kita minta balik family member yang mendengar kita punya education tu, boleh tak encik cerita kat saya balik macam mana sekiranya ayah ni nak pergi toilet. So dia tunjuk macam tu. Okay? Boleh? Nampak? Boleh? Okay, tu saja untuk topik 1. Ada sebarang pertanyaan?